Pilihan Raya Kecil PRK Dewan Undangan Negeri Don Pelangai menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Bebas. Pengumuman calon terbabit dibuat Pegawai Pengurus Pilihan Raya N36 Pelangai, Datuk Muhammad Syahid Ismail, pukul 10.16 pagi di Dewan Orang Ramai, Felda Kemasul. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian Pilihan Raya Negeri N36 Pelangai adalah seperti berikut. Pertama, Cikgu Kasim, Perikatan Nasional. Kedua, Hasli Helmi DM bin Zul Hasli, Parti Bebas Kereta. Ketiga, Datuk Amiza bin Abu Adam, Parti Barisan Nasional. Kerusi N36 Pelangai diisytiharkan kosong susulan kematian penyandangnya dari BN, Datuk Seri Johari Harun. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yakin calon Barisan Nasional N36 Pelangai Datuk Amiza Abu Adam dapat meneruskan kesinambungan perkhidmatan yang telah dilakukan Allahyarham Datuk Seri Johari Harun. Malah kelebihan calon sebagai anak jati Felda Cemomoy dilihat lebih dekat dengan pengundi. Sehubungan itu, beliau mahu semua jentera untuk terus membantu calon dengan mendekati pengundi dari semua peringkat. Jangan pernah terlalu yakin, jangan overconfident ya, sebab pihak lawan telah bermukim di sini dan menggunakan pendekatan tidak melakukan ceramah besar-besaran ya. Apa yang kita lakukan mesti mengambil langkah-langkah takarrub ya, artinya mendekati dan merapati pengundi-pengundi secara head count di Pelangai ini. PRK Don Pelangai menyaksikan pertemuan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan Bebas. Untuk perinciannya bersama rakan setugas Azrul Faizal Zusoh di sana. Azrul, silakan. Baik, terima kasih Sahi, dan kini saya berada di kampung Simpang Pelangai. Itu adalah satu kampung berada terdapat dalam Don Pelangai ini, iaitu di daerah Bentong. Dan pastinya pada hari ini telah pun semua maklum selesainya proses penamaan calon yang telah berlangsung pada sebelah pagi tadi. Dan untuk makluman secara rasminya pada pertandingan bagi Don Pelangai ini menyaksikan 3 penjuru di antara calon Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan juga Bebas. Dan untuk makluman juga, iaitu calon daripada Barisan Nasional atau BN diwakili oleh Datuk Amizar Abu Adam, selanjutnya untuk PN diwakili oleh Kasim Samad, dan untuk calon Bebas oleh Hasli Helmi DM Zul Hasli. Itu antara yang telah pun diterima kertas penamaan pada pagi tadi. Dan untuk makluman juga pada hari ini telah pun secara rasminya bermulanya fasa kempen bagi Don Pelangai ini, dan pada malam ini akan diberitakan banyak ada beberapa sesi ceramah yang bakal berlangsung oleh parti-parti yang bertanding pada kali ini. Dan untuk makluman juga, untuk Don ini telah pun diisytiharkan kosong susulan penyandangnya Datuk Seri Johari Harun yang meninggal dunia pada bulan lalu, si nahas pesawat terhempas di Elmina di Shah Alam. Dan untuk pada kali ini SPR telah pun menetapkan pada 3 Oktober depan sebagai hari mengundi awal, dan pada 7 Oktober pada hari pengundian. Dan itu pastinya pada penduduk yang berada di Don Pelangai direkodkan itu selama 16,456 pengundi yang berdaftar, dan juga hampir 75% adalah pengundi Melayu, Cina sebanyak 20%, manakala bagi India juga orang asli sebanyak 10%. Dan apa yang pasti, ini merupakan satu ataupun yang dinantikan oleh para penduduk di Don Pelangai ini, apakah tawaran-tawaran yang diberikan oleh pihak ataupun mereka yang bertanding pada kali ini. Dan pastinya apa yang boleh saya kongsikan yang setelah saya bertemu beberapa penduduk di Pelangai ini, mereka mengharapkan satu bentuk pembangunan yang bersifat infra ataupun fizikal untuk mereka, terutama di penduduk Pelangai yang kita maklum bahawa mereka berada di daerah Bentong ataupun Parlimen Bentong, namun mereka adalah berada berhampiran dengan sepadan di Negeri Sembilan. Jadi ini merupakan satu jarak yang agak jauh untuk ke bandar-bandar tu yang terdekat seperti di Bera dan juga di Karak. Dan untuk pada kali ini juga kita akan menyaksikan juga apakah pula
tawaran terbaik yang bakal diberikan oleh mereka yang bertanding. Pastinya para penduduk di sini juga ingin juga memberikan ataupun respon kepada para pemimpin yang bakal berkunjung ke kampung ini. Mereka akan menyuarakan apakah hasrat mereka untuk dalam PRK pada kali ini. Jadi sekiranya itu tempat saya kongsikan pada kali ini, dan nanti lagi untuk lain-lain informasi, dan kita terus kembali bersama sahabat saya Sahi di Angkasa Puri. Silakan. Baik Azrul, terima kasih. Polis Pahang menasihati semua parti politik yang terbabit kempen PRK Don Pelangai agar sentiasa mematuhi undang-undang. Ia termasuk tidak menyentuh isu kaum, agama dan institusi diraja 3R sepanjang tempoh berkempen. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman berkata pihak polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar undang-undang semasa tempoh berkempen. Saya juga menasihatkan pada semua penyokong-penyokong supaya dapat mematuhi ataupun memelihara demokrasi ataupun mengelakkan daripada perkara-perkara yang melibatkan ketenteraman awam seperti dalam ucapan-ucapan yang diberikan, supaya tidak ada perkara-perkara yang lebih menghasut dan boleh menyebabkan ketenteraman awam terjejas. Dia menyatakan selepas majlis perasmian Jambatan Al-Sultan Abdullah di Guai Bera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mencemaduli menyempurnakan perasmian Jambatan Guai di kampung seberang Guai Pahang. Baginda juga berkenan supaya jambatan merentangi Sungai Pahang sepanjang 770 meter dengan jalan 799 meter yang bernilai 98.5 juta ringgit itu dinamakan sebagai Jambatan Al-Sultan Abdullah. Al-Sultan Abdullah bertitah pembinaan jambatan itu diharapkan bukan sahaja menjadi penghubung dua tebing perairan atau pengukuh silaturahim, namun juga sebagai pembawa kemajuan ke kawasan yang dihubungkan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT dengan limpah dan inayahnya. Dapat saya berangkat ke daerah Bera untuk merasmi dan memasyurkan jambatan yang melintasi Sungai Pahang yang menghubungkan Kampung Guai dengan Kampung Seberang Guai, daerah Bera, negeri Pahang Dalam. Pembinaan jambatan tersebut susulan bencana banjir yang berlaku pada tahun 2014. Jambatan yang dibina sejak 2016 oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW turut memendekkan perjalanan ke Bandar Temeloh dan Kuantan.